أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا. Mulai lagi, sekejap ada. Sekejap ada. Apa itu tak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Surah An-Najmi ayat yang ke-13 dan 14. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian kepada Nabi besar kita Muhammad, junjungan kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni ialah kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kerana malam ni kita boleh ada lagi, boleh jumpa lagi, boleh belajar lagi, boleh dengar sikit sebanyak perkara-perkara yang berkenaan dengan berkaitan dengan agama. Maka alhamdulillah, malam ni ngamba sikit sebanyak nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Kerana sekarang ni sudah pun menjelang bulan Rajab. Bulan Rajab iaitu satu bulan yang Allah Ta'ala agung, yang Allah Ta'ala mulia juga. Tak asing daripada bulan-bulan lain juga. Iaitu salah satu dari bulan Muharram. Bulan Syahrul Hurum. Bulan yang termasuknya 4 bulan yang Allah Ta'ala mulia.
Maka Rajab ni ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Lebih-lebih lagi kita panggil kata bulan sebagai muqaddimah bulan Ramadan. Nabi kita start dia ialah bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka Alhamdulillah, sebagaimana yang kita telah maklum bahawa bulan Rajab ini ibu-ibu, ayah-ayah ada berlaku di masa Rasulullah berada di Mekah dulu. Pertama kali yang mana kita nak dapat semaya di hari ni 5 waktu sehari semalam ni, tak asing daripada bulan Rajab ni lah, yang Allah Ta'ala pelakukan satu peristiwa besar, satu mukjizat besar, yang mana tak boleh orang nak tiru terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Panggil perjalanan Nabi luar biasa. Luar biasa. Tak boleh kita nak ukur dengan perbuatan manusia. Yang mana Allah Ta'ala pelakukan ke atas Nabi kita, junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab ni ialah peristiwa besar sekalinya, ialah Isra' dan Mi'raj. Isra' yang memberi arti kepada kita berjalan malam. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita. Allah Ta'ala bawa jalan, bukan Nabi kita jalan sendiri, Tuhan bawa jalan. Memperjalankan Allah Ta'ala Nabi kita di malam 27 bulan Rajab, di waktu malam, mengikut tarikh yang rasanya panggil ulama terlebih dekat. Walaupun benda ni duk khilaf-khilaf ulama tarikh dan tepatnya, dan seterusnya bulan-bulan macam-macam lah. Tapi kita ambil tengahnya. Kerana ambo di tangan ambo sekarang lah ni satu risalah kecil yang mana ambo dapat di panggil Majlis Agama Islam Adat Istiadat Kelantan. Ada satu risalah Isra' dan Mi'raj. Panggil sepitah lalu mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ringkasan nak ya. Maka kesempatan ini hamba pun baca sikit sebanyak supaya nak cerita kepada ibu-ibu, ayah-ayah tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan ada lagi rujukan hambanya daripada kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab yang mana keluar Mesir dan juga Lebanon. Maka Alhamdulillah rujuk ke kitab-kitab di hari ini kita dapat kebaikan banyak sekali. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni mesti kita kena mengingati setiap tahun. Ibu-ibu, ayah-ayah kita tengok. Walaupun ada orang kata tak ada, pasti kita duk cerita tentang Isra' Mi'raj. Memang kita tengok hari ni perlu sekali kita cara tentang Isra' Mi'raj. Walau tidak ada apa saja disuruh pada kita, tapi suasana tu panggil munasabah, wajar sekali kita kecek tentang Isra' dan Mi'raj, khususnya kepada umat kebelakangan di hari ni. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni banyak sekali gambaran yang Allah Ta'ala gambar kepada Nabi kita. Walaupun isinya Isra' Mi'raj ni ialah semaya. Di samping Allah Ta'ala panggil Nabi kita ke angkasa pada malam tu ialah dia fardukan semaya. Yang mana semaya ni sebelum pada tu tak ada semaya lagi. Tak ada semaya lagi. Kerana Nabi berdakwah di Mekah dah 10 tahun dah. Dah 10 tahun dah Nabi berada di Mekah, Nabi lancarkan dakwah dia. Nabi berdakwah dah 10 tahun dah. Nabi dilantik sebagai rasulnya umur 40 Nabi kita. Turun wahyu pertama Iqra'. Ketika dia balik daripada Gua Hira. Nabi duduk tapur di Gua Hira. Tu bila habis bekalan dia klik rumah Siti Khadijah. Ketika tu Nabi kita genap ni bulan Nabi kita duduk ulai alik daripada Gua Hira. Nabi kita duduk beribadat. Duduk tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup ni bulan Nabi kita balik pulang ke rumah Siti Khadijah pada satu harinya.
Setengah ulama kata Nabi kita bekal tiap-tiap hari. Bekal pagi pergi, petang balik. Ada setengah riwayat kata tak. Nabi kita bekal sekali, duduk sana 2-3 malam, kelik sekali. Macam-macam dalam riwayat ada cerita. Pendek kata kita tak kena gaduh. Benda benda selisihan daripada pendapat ulama-ulama. Masing-masing ada rojok ke berlaku. Maka di hari ini, tengoknya peristiwa Isra Mi'raj ni, berlakunya ialah ketika umur Nabi kita 50 tahun. 50 tahun. Berlakulah. Nabi kita sudah berdakwah ialah 10 tahun. 10 tahun. Nabi umur 40. Terima wahyu yang pertama. Iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nabi kita terima tu. Lepas tu turun pula. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Turun pula ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Macam-macam ayat turun sampai 10 tahun. Banyak dah Quran turun. Maka bila genap Nabi kita umur 50, ketika tu nya berlakulah. Nak boleh Allah Ta'ala akadkan Nabi kita ke angkasa, ke awakat saat itu, iaitu peristiwa berdua peristiwa besar yang berlaku ke atas Nabi kita sebagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitunya kematian pak saudara dia sendiri. Pak saudara dia, kematian pak saudara dia. Siapa dia pak saudara dia? Iaitu Abu Talib. Ayahnya Sayyidina Ali, ayahnya Ja'far. Mati kerana pak saudara Nabi ni dialah sebagai orang duk kawal Nabi, duk tengok Nabi ketika Nabi kita berdakwah. Belum berdakwah lagi, belum menikah lagi. Kerana dia ni pera Nabi ialah ketika Nabi umur 8 tahun. Ambil pera Nabi umur 8 tahun. Hani ibu-ibu, ayah-ayah dan penonton sekalian. Nabi kita mula-mula lahir sekali Nabi kita ni. Nah, ketika di dalam setengah riwayat kata Aminah mengandung 2 bulan, Abdullah dah meninggal dah. Bila Abdullah dah meninggal, dah siap dah. Aminah duk mengandung seorang-seorang diri. Bila genap dah 9 bulan, maka bersalinglah Aminah, beranak Aminah kepada Nabi kita. Bila keluar dah Nabi kita ke alam dunia ni, Aminah pun upah orang pera, upah orang mengasuh, upah orang menyusu. Maka Nabi kita tak sempat untuk nak duduk sekali dengan seorang ibu dia. Duduk dengan orang mengasuh lah. Hak paling lama sekali siapa dia? Iaitu Halimatus Sa'diyah. Hak lama orang mengasuhnya. 8 orang semua penyusu Rasulullah. Orang mengasuh Rasulullah, orang menyusu Rasulullah, 8 orang semua. Maka Nabi kita bila dah sampai umur 9 tahun, baru dia tu balik. Orang menyusu hatta klik kepada Aminah di Mekah tu. Hatta klik ke Aminah umur Nabi kita 9 tahun. Setelah 9 tahun dah Nabi kita duduk sekali dengan ibunda dia, dengan ibu dia, dengan mama dia, dengan Aminah. Duduk tak berapa bulan kali. Bila Aminah mengunjung ke kampung dia aslinya di Bani Najjar, sekali dengan tua dia Abdul Muttalib, duduk Mekah tu. Pergi ziarah lah di kampung dia. Tiba-tiba selepas ziarah siap dah, patah balik. Pulang ke rumah, pulang ke Mekah semula. Di tengah-tengah jalan dalam perjalanan Aminah seromongi dengan tua dia. Aminah 2 beranak, seekor utuk. Tiba-tiba saja Aminah diserang oleh penyakit. Sakit tiba-tiba, no ayat kata. Hani Allah Ta'ala nak uji Nabi kita. Ni sejarah Rasulullah, no ayat kata. Tu. Aminah ditipu di satu kampung Abwa. Sehingga situ meninggallah Aminah di tengah jalan. Ketika tu Nabi kita umur 9 tahun. Tengok, umur 9 tahun tu ibu tak ada dah. Dulu tekah duduk dalam perut ibu 2 bulan tu, ayah dah tak ada, meninggal dah. Alhamdulillah meninggal dah. Tengok nasib seorang Nabi dan Rasul, tengok. Pemimpin dunia, ayah-ayah, ibu-ibu. Tu contohnya. Tu dahsyat sekali nak ayat. Apatah kita? Ni pengajaran kita ni. Pengajaran kita nak ayat tu. Tikah laku Rasulullah, keadaan Rasulullah. Umur 9 tahun tak ada ayah, tak ada ibu dah. Kita ni susah tak ada pitih ya. Tapi ayah ada, adik-beradik ada, waris-waris banyak, sepupu.
Tu nak ayat tu. Biasa je kita hidup dunia. Tapi Nabi, Allahu Akbar. Umur ni tahun meninggal dah ibu. Aminah meninggal dah. Situlah Tok Cik dia. Tok Cik dia tu ambil Fero Nabi kita Abdul Muttalib. Tok tua Aminah, ayahnya Abdullah saat itu. Ambil Fero lah cucu dia ni. Duduk dengan dia di Mekah. Duduk sampailah 2 tahun. Umur Nabi kita menekat 7 tahun, 8 tahun, meninggal pula Tok Cik dia. Cuba tengok. Mungkin kakak tua belakang dah. Meninggal pula Tok Cik dia Abdul Muttalib. Baru 8 tahun umur Nabi kita. Di situlah tak ada orang nak bela Nabi kita. Tak ada orang nak cara Nabi kita. Paksalah pak saudara dia tu ambil Fero. Ambil bela. Anak saudara dia takkan nak biar gitu. Kau takkan nak lock gitu. Budak ni umur 8 tahun baru nak kerja tak boleh lagi. Nak kerja tak boleh lagi. Masih budak lagi. Itulah Nabi kita duduk dengan pak saudara dia iaitu Abu Talib. Ayahnya Sayyidina Ali. Duduklah ayah Sayyidina Ali saling Fero Nabi kita iaitu Abu Talib saling tu. Pak saudara dia, pak nakal dia. Lalu itulah Fero Nabi kita sapa bila tu? Sapa ke besar, sapa ke umur 25. Rekah-rekah perjalanan Nabi kita sejarah Rasulullah. Sapa ke 25 itulah kahwin dengan Khadijah. Yang mana ketika tu Nabi kita duk jadi anak kali Khadijah. Duk jual barang Khadijah. Di dalam jual Khadijah itulah Khadijah jatuh hati ke Nabi kita. Sukanya Khadijah pada Nabi kita, cinta Khadijah pada Nabi kita. Maka kahwinlah 2 orang tu. Abu Talib tu orang ngiranya. Dalam riwayat kata Abu Talib ni belanja dengan Khadijah tu, dia bagi unta 20 ekor unta untuk kahwin, untuk jadi mas kahwin, untuk jadi belanjanya perkahwinan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, sedang penonton sekalian. Ni seorang Nabi dan Rasul, sejarah hidup dia. Sejarah hidup dia. Sebab tu kita kena tahu sejarah hidup Rasulullah. Kita tak kenal Rasulullah, macam mana kita nak ikut Rasulullah? Kita mesti kaji. Kita mesti kena telitikan sejarah hidup dia. Baik kedudukan dia, baik PA perangai dia, baik cakap dia, baik segala-gala yang keluar daripada Rasulullah adalah sunnah ataupun hadis. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayat kita seorang manusia sebagai hamba Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad, beginilah kita hidup. Itu tempat sumber yang kita kena ambil guna tentang Rasulullah sebagai ikutan kita. Qudwatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa zakarallaha katsira. Tu ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Ni secara rekah. Amo cerita ni tentang kehidupan latar belakang Rasulullah sikit-sikit sebanyak. Bila setelah dia kahwin dengan Khadijah dah. Nabi kita ketika tu umur 25. Khadijah ni umur 40. Walaupun tua tak apa Nabi kita. Tengok orang tak ada tilik kepada kebenaran. Tak ada tilik kepada kebenaran. Padahal Khadijah ni isteri umur 40 tua lah. Hamba rasa lah hari ni orang tak ada macam Nabi Muhammad ni. Dah lah Khadijah tu bujang dah. Dulunya anak 2 orang dah dengan atuk lelaki, dengan suami dulu 2 orang dah. Nabi kita ni orang yang ketiga dah. Suami yang ketiga dah Nabi kita ni. Mula-mula sekali ialah Abu Halah, yang mana dapat anak lelaki seorang nama Hindun. Tiba-tiba tak senang 2 orang tu nikah, kahwin sesama muda. Tapi tak berapa lama Khadijah saat itu dilamarkan oleh seorang pula nama Atiqah. Masuk bini dia pula menikah kahwin dengan Atiq pula. Dapat anak perempuan seorang pula nama Hindun juga. Anak perempuan 2 orang. Didapati Atiq ni ialah meninggal dunia. Panggil suami mati Khadijah yang kedua. Maka dia bujang situlah jumpa dengan Rasulullah bila ketika dia berumur 40, ibu-ibu, ayah-ayah. Tu. Dia menikah dengan Nabi kita. Nabi pun tak payah nak ayat tu. Dia ingat dia ni susah, jari 10 dia.
Cari 10 noyak atas Nabi kita ni. Anak yatim piatu tak ada. Ayah tak ada, ibu tak ada, tok cik tak ada. Nenek dia tak ada noyak atas. Hidup seorang-seorang diri. Duduk dengan pak saudara. Duduk dengan bapa saudara dia iaitu Abu Talib. Mula umur 8 tahun sampai ke 25 kahwin dengan Khadijah. Bila duduk dengan Khadijah 25, 26, 27, 28 suri sampai kepada umur 40. Setelah umur Nabi kita 40 itulah Allah Ta'ala lantikkan Nabi kita sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Turun wahyu yang pertama, Iqra. Ketika tu dapat dah anak sebelum Nabi kita jadi Rasul tu dapat dah anak sulung sekali, anak lelaki iaitu Qasim. Tapi saya sekali iaitu meninggal di waktu dia kecil lagi. Tu nama Qasim. Hak lain tu 5 orang lagi tu. 5 orang lagi tu ialah ia dapat anak selepas pada dia jadi Rasul dah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak kata sejarah Rasulullah. Kehidupan Rasulullah raya. Bermulanya orang biasa je. Budak biasa. Tapi walau budak biasa pun pelik-pelik dah dulu. Hanya orang tak perhati ya Muhammad ketika dia hidup. Di masa dia kecil-kecil dulu pelik-pelik macam-macam dalam sejarah dia. Tak payah hamba cerita lah tu. Banyak dalam catatan sejarah ketika Nabi kita masa kecil di Mekah. Tuhan tunjuk benda pelik-pelik. Iaitu yang timbul, yang berlaku di kawasan Mekah dulu. Maka setelah Nabi kita umur 40 wahyu yang pertama turun, Iqra. Di situlah Nabi rasa yakin bahawa dia dah jadi Rasul dah. Waris Khadijah sendiri diriwayatkan Nabi kata itu ialah rupa malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana kata Iqra, Iqra, Iqra 3 kali suruh Nabi kita baca. Nabi jawab kata ma an-nabi qari'in, ma an-nabi qari'in, aku tak pandai nak baca, aku tak pandai nak baca. Hani ibu-ibu noyak tu. Nabi demi. Nabi demi serta merta. Kerana takut kepada tak tahu kata ibu gapo duk sekat Nabi ni. Tu. 3 kali dia suruh Nabi kita baca Iqra, Iqra. Nabi jawab sama ya, ma an-nabi qari'in, ma an-nabi qari'in, ma an-nabi qari'in. Setelah tu dia pun tariklah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun ikut dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu wahyu yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah. Turun. Lepas pada tu Nabi kita bermulalah. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Tuhan perintahkan Nabi kita suruh berdakwah. Nabi mula berdakwah, Nabi mula mengajak manusia di kawasan Mekah untuk pindahkan agama. Tukar agama. Daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tuhan Nabi pun mula berdakwah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, nak boleh ke Isra' dan Mi'raj itulah keadaan kehidupan Nabi kita. Nabi kita berdakwah. Ni tahun pertama, 3 tahun mula-mula secara susuk. Panggil secara sulit. Secara senyap-senyap underground. Panggil bawah tanah. Tak ada siapa dia tahu. Nabi rumah ke rumah orang miskin Nabi kita hidup sarah. Nabi pergi beri penjelasan tentang agama, tentang kebenaran agama Islam. Ada hak beriman, ada hak tak beriman. Dalam satu keluarga tu lelaki dulu, kadang-kadang ayah dengan mak dulu Islam, anak tak lagi. Kadang-kadang habis selalu keluarga selalu dah. Kerana Nabi kita ni sejarah dia comel. Dia tak punah perawat. Dia latar belakang comel Nabi kita. Jadi orang banyak percaya kepada dia. Dia bukan budak buah, budak kosi dak. Tu. Bukan budak buah, bukan budak ngaruk dak Nabi kita ni, budak juru. Sebab tu dia besar pun orang masih siqah, masih ada kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Apa dia kata benar. Lalu itulah masyarakat di kawasan Mekah, lepas keluarga masuk Islam.
Tapi Nabi tengoknya agak sulit sekali. Lambat perjuangan Rasulullah. Selepas pada 3 tahun tu, tahun yang keempat, Nabi kita berterus terang. Tuhan suruh berterus terang. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Suruh berterus terang, tak usah susuk dah. Nabi kita tak susuk dah. Tahun yang keempat, yang kelima, yang keenam, tahun pertama ni baru boleh 40 orang. Tengok, orang ikut Nabi kita baru 40 orang. Allah lambat. Sudah pun ni tahun dah Nabi kita berdakwah. Tahun yang keenam ni lah Sayyidina Umar masuk Islam. Tak ada siapa dia skor kata nak masuk Islam. Orang yang akor yang ke-40 iaitu Sayyidina Umar. Orang yang ke-39 Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sendiri, pak nakal Nabi sendiri. Tu masuk Islam Sayyidina Hamzah. Cuba tengok. Ni nak ya. Kerana masyarakat masyarakat Mekah ketika tu semua tu panggil sembah berhala berlaku. Sebab tu dikeliling Baitullah ketika tu Nabi kita kecil-kecil tu penuh dengan tokong-tokong, dengan patung-patung, dengan berhala-berhala. Dengan berhala-berhala di keliling Baitullah. Kata dari riwayat katanya 360 ekor. 360 ekor berhala nak ayat tu di keliling Baitullah yang ada sekarang ni. Iaitu apa? Di padat itulah, di sahah tu. Di sahah Baitullah orang duk tawaf tu dulu penuh dengan tokong-tokong. Kira tengok. Kenapa? Kerana manusia masyarakat di Mekah ketika tu ialah lagu itulah berugamanya. Tu. Pasal apa boleh manusia saat ni tu banyaknya sesat? Kerana kehilangan Rasul, celah-celah tu amat lama sekali. Amat lama sekali. Ada setengah pendapat catatan sejarah kata setelah Nabi Isa alaihissalam Tuhan akak naik ke langit, nak sapa ke Nabi kita ni bakit, Nabi kita ni jadi Rasul, 900 tahun saja di celah-celah tu. Ada setengah pendapat lain kata 800 tahun duk kosong di antara Rasul ke Rasul. Kerana Rasul lah orang yang menyebarkan agama. Rasul lah orang yang pimpinkan manusia. Tunjuk jalan yang betul. Maka bila tidak ada Rasul, maka manusia sesat. Hidup dalam kesesatan. Sebab itulah panggil masuk, panggil ahlul fitrah. Ahlul fitrah. Manusia yang hidup tanpa bimbingan, tanpa Rasul. Kalau kita learn enggak panggil hidup tak ada kerajaan, tak ada rataban, tak ada hukum hakikat, tak tahu apa nama. Tu tak tahu apa nama, tu jadi sesak habis. Kenapa? Kerana syariat ataupun kerana agama masa dulu, masa Nabi Ibrahim lagi tu duk sembah berhala dah. Sembah berhala dah. Sebab tu panggil agama sembah berhala ni agama usai lagi dah. Masa dulu lagi, masa Nabi Idris lagi. Manusia duk sesak dah. Tu mari siapa ke Nabi Ibrahim Raja Namrud. Tu puja tokong, puja gapo semua tu. Ni kisah ya. Siapa kepada Nabi kita? Siapa ke sekarang ni? Sekarang ni banyak mana lagi umat duk sembah tokong, sembah berhala. Yang mana buat patung, buat dengan seming, buat gapo, buat dengan seluk, buat dengan tokok kayu, buat dengan batu-batu, kemudian dia sembah pula. Ni kesesatan dengan ayat manusia. Maka ketinggalan agama ketika tu tidak ada Rasul nak bakitkan Nabi Muhammad, manusia duduk dalam kejahilan. Duduk dalam kejahilan pagi. Sebab tu Nabi kita mesti kena berdakwah semula. Kena ajak semula manusia proses mula pula supaya sembah Allah Taala. Tu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia sembahlah agar Tuhan kamu. Ajak orang sembah pula, Situ Nabi kena berjual pula. Bukan mudah, bukan senang. Kerana mereka itu dia berasa dia betul dah dia sembah tokong pun. Dia berasa dia betul dah, agama betul dah, masuk syurga dah. Tetapi didapati benda tu tak betul. Kerana Al-Quran turun kepada Nabi kita. Al-Quran kitab suci yang dari atas, dari langit lah,
Tuhan awak turun melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sikit sekali munajjaman. Munajjaman, panggil sikit sekali mengikut peristiwa, mengikut hidayah Allah Ta'ala. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat atau permulaan Islam ni. Pasal Nabi kena panggil apa? Kena waksung kerak semula, kena tebah cerai semula pula. Lama tak ada apa ni, tak ada proses. Mungkin tak ada orang menebah, tak ada orang menebah, maka jadi cerai semula pula. Maka bila bakitnya Nabi kita sebagai Rasul, Allah Ta'ala latih dah, maka Nabi kita lah akan tebah cerai semula, buat sungkrak semula. Ni letih. Berapa lama Nabi kita bawa saja? 23 tahun. 23 tahun Nabi kita duk mengubah di dalam perjuangan, iaitu membawa Islam, kebenaran Islam kepada umat. Ni ibu-ibu ayah, kalau Nabi kita tak sungguh nak tu, macam mana nak sampai Islam kepada kita di hari ni? Macam mana Islam nak sampai ke Nusantara, nak sampai kepada kita sini utama sekali? Ni nak ayat tu Rasulullah. Dibantu oleh ahli keluarga dia dan para sahabat dia. 3 golongan ni, 3 puak ni permulaan dakwah ni. Nabi, keluarga dia dan sahabat-sahabat dia. Sebab tu perlu kita selawat kepada 3 golongan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ni kita kena mengingati dia, kita kena ingat kepada orang ni. Kita berhutang budi besar kepada para sahabat Nabi, pada tabi'in, pada ulama-ulama yang membawa orang yang bawa agama sebar seluruh, sehingga masuk ke Cina, sehingga masuk ke Perancis, sehingga masuk ke Spain. Kata dalam catatan sejarah, kata di Spain ni, Allahu Akbar, lama 800 tahun Islam duk bertapak dalam Spain. Yang mana puak kita duk tengok bola Spain tu, Spanyol tu. Ni nak ayat tu Islam terbuka dulu. Panggil ketika futuhat, ketika Islam menyebar ke keluar. Ni kebesaran Islam dulu, ni luahnya Islam dulu. Ni Islam nak ayat tu luah takluk ke dia masa dulu nak ayat tu. Ni ibu-ibu ayah. Maka Nabi kita bila umur dia tu 40 jadi Rasul, dia berdakwah. Bawa Islam ayat. Ni tahun mula-mula dapat 40 orang. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, situlah orang pun kurang takut lah, kerana Umar sudah masuk Islam dah. Orang mula banyak masuk Islam selepas Sayyidina Umar masuk Islam. Kerana berasa berani, kerana Umar ada. Situlah Islam pun mula muncul, mula korama. Sapalah 10 tahun Nabi kita berdakwah. Sampai 10 tahun ni nyata dah. Abu Jahal berapa kali sapa ke rumah Abu Talib. Ketika tu Abu Talib tak mati lagi. Abu Jahal ni berkali-kali sapa situ, kerana nak marah ke Nabi Muhammad. Kerana apa nak marah? Kerana anak rakyat dia, orang-orang yang sembah berhala sama dengan dia, sudah pun meninggal lah agama berhala. Masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tukar agama. Lepas sore demi sore lama Abu Jahal berasa nak marah dah. Kata Muhammad ni duk karu dia, duk kucar dia. Habis dah orang dia ke tepi-tepi Baitullah. Orang dia di kawasan Mekah ni banyak masuk agama Muhammad. Agama baru yang dipimpin oleh Muhammad. Marah Abu Jahal, geng-geng dia, set-set dia marah. Terpaksa kena serai rumah Abu Talib. Kerana Abu Talib dia cara Muhammad ni. Di antaranya dia serai kali tu apa? Suruh Muhammad ni beradu. Buat janji suruh kata Muhammad ni sembah Tuhan dia kata. Dia nak sembah Tuhan Muhammad. Sehingga turunnya ayat Qul-ya. Turunlah ayat surah Qul-ya, surah Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tuturunya. Sebagai jawapan kepada musyrikin Mekah, iaitu sek-sek Abu Jahal. Aku tak sembah apa yang mu sembah, orang kafir. Dan juga mung pun tak sembah, aku duk sembah. Akhir sekali mung agama mung, aku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Mung agama mung, aku agamaku. No ayat kata. Ini sebagai jawapan permintaan musyrikin Mekah di Mekah dulu. Supaya Muhammad ni beradu dakwah dia. No ayat kata. Tapi Nabi kita tak pernah beradu. Nabi kita tak pernah beradu. Nabi kita tetuf. Tetap terus perjalanan dia, dakwah dia. Lalu tu Nabi kita siapa umur 50 tahun. Daripada umur 40 mula jadi rasul, berdakwah siapa umur 50. Berarti 10 tahun lah Nabi kita jadi rasul. Disitulah panggil tempat yang Nabi kita selalu minta tolongnya, sudah pun meninggal dunia. Siapa dia tu? Pak saudara dia sendiri. Abu Talib meninggal dunia pada tahun tu. No, ayat kata. Ketika tu umur Nabi kita ialah 50 tahun. Tiba-tiba jatuh sakit Abu Talib. Pak nakal Nabi, pak saudara Nabi, hodok pera Nabi umur 8 tahun dulu. Hodok cara Nabi, kira Nabi bining dengan Khadijah. Meninggal dunia. Bukan meninggal saja dak. Ketika belum nak hembus nafas kali terakhir ni, berkali-kali Nabi kita suruh ucap 2 kalimah syahadat. Tu. Nabi kata, ya ammi, pak saudara aku, ucaplah 2 kalimah ni. Ucap 2 kalimah ni. Dia ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iling kepala. Tu ada dah tikar dah, tarak dah. Sakit teruk nak meninggal dah. Nabi kita ulai suruh dia baca, suruh dia ucap. Nabi kata, pak saudara, ucaplah 2 kalimah ni. Walaupun banyak dosa setara mana sekalipun, aku jamin dengan Allah Ta'ala. Aku sanggup nak minta ampun kepada Ta'ala. Syaratnya mengatalah asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak kata dia iling, dia tak terima apa permintaan Rasulullah. Nabi ni habis terik saya pak saudara dia. Orang pera dia macam pak dia dah. Muka Nabi tak pernah tengok muka pak dia. Muka ayah dia Nabi tak pernah tengok, Abdullah. Kerana dia meninggal tekah duduk dalam perut ibu 2 bulan dah, jadi benih lagi. Ni nak cerita kata Nabi kita. Abu Talib ni sebagai serupa dengan ayah dia dah. Tu sayangnya Nabi kita kepada Abu Talib. Menangis Nabi kita, teriak Nabi kita bila Abu Talib iling kepala tersik mengucap raya tu. Lah sekali Abu Talib hembus nafas kali terakhir. Nabi kita menangis, Nabi kita teriak, ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Bila pak saudara dia meninggal dah, hembus nafas kali terakhir dah, bunyi kerok, suk nafas. Nabi kita teriak. Saya habis-habis saya. Kerana pak saudara dia lah, duk tolong dia, perjuangan dia, dakwah dia. Bukan main, ayat kata dulu bahaya tak bahaya. Berapa kali Abu Jahal, sekali dengan Umayyah, sekali dengan sek-sek geng-geng dia. Siapa ke rumah Abu Talib? Tunggu jalan, tunggu ni. Nak bunuh Rasulullah. Nak buat nyanyi Rasulullah. Tapi kerana pak saudara dia dah. Orang hidup mengita-ngita, orang hidup kawal Rasulullah ketika tu. Selamatnya Nabi kita berdakwah 10 tahun. Tiba-tiba pak saudara yang dia duk harap saat ni sudah pun meninggal dunia. Allah Nabi kita nak ayat kata, teriak menangis ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Tengok Nabi kita tak ada tempat memanja dia. Tak ada tempat Nabi kita nak memanja kerana tak ada ayah, tak ada ibu nak ayat kata. Pak saudara dia saat ni Abu Talib ni sebagai orang tua dia je. Duk makan situ, duk jamu situ, beri pakaian apa cukup siap. Kira pas ke bini. Pas tak ingat apa. Setelah Abu Talib meninggal dah, Nabi kita akak tangan ke langit pula. Akak tangan ke langit pula minta Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan aku nak minta lah pak saudara aku seorang ni, ya Allah.
Aku nak minta mu maaf lah walau ia mati dalam kafir pun. Walau tak beriman kepadamu pun, ya Allah, aku nak minta padamu, ya Allah. Nabi kita terpaksa raya kasih dan sayang kepada seorang pak saudara dia. Penuh berjasa terhadap perjuangan Rasulullah. Tapi didapati Allah Ta'ala marah kepada Nabi kita. Ini pengajaran kita juga. Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj ni banyak sekali ulama ambil pengajaran dalam ni. Amba rasa kalau kita tak kecek tertanding setahun sekali, amba rasa rugi sekali. Kerana banyak boleh ambil. Banyak di setiap tempat. Dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj bermula daripada Masjidil Haram kepada Baitul Maqdis, naik ke angkasa Mi'raj Nabi kita sampai Sidratul Muntaha, sampai kepada Aras, sampai ke syurga neraka. Semua kita dapat ambil pengajaran berlaku. Khususnya untuk kita orang Islam di hari ini, umat Nabi Muhammad. Tu. Kenapa? Kerana benda ni apa panggil pengajaran penting sekali yang kita ambil pengajaran dalam hidup kita. Kerana nak mengajar kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni banyak sekali, ibu-ibu, ayah-ayah. Untuk kita jadikan pengajaran itulah sebagai kita dapat ubahkan sikap kehidupan kita. Daripada tak comel kepada comel, daripada tak molek kepada molek. Daripada tak rajin kepada rajin. Daripada tak usaha kepada usaha. Ni nak ayat tu. Supaya menjadi insan yang berguna. Supaya menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayat tu pentingnya Isra' dan Mi'raj di dalam jiwa orang Islam kita di sini. Utama sekali. Bahkan seluruhnya. Nah, kalau bulan Nari Arab pun, kalau bulan Rajab, kita dengarnya ketebah-ketebah para khatib-khatib yang ada di negara Arab, dia sentuhlah kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan agung Rasulullah di malam 20 Rajab. 27 Rajab. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, kerana kita ambil banyak, boleh ambil banyak. Ni ambil cerita sepitah lalu je. Supaya nak faham kita. Supaya nak faham puak-puak kita yang duk belajar, yang duk dengar ni. Supaya reti bahasanya ni tikah laku Nabi kita masa dulunya. Ni perjalanan dia lagu ni Nabi kita ni. Nak sampai ke hari ni kita ni. Padahal kita tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Tapi sejarah mencatat lagu itulah perjalanan Nabi kita. Peninggalan yang ulama tinggal kita macam inilah. Kita duk kaji sejarah. Semua saat itu. Baik merupakan riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah sendiri. Di dalam apa ni? Dalam Isra' dan Mi'raj. Sebagaimana hadis Nabi duk cerita dalam hadis Muslim. Nabi kata ataitu bil barraq. Dibawa kepada aku tu seekor barak. Wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal himari dunal bagal yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Ni di antara hadis riwayat oleh Imam Muslim yang ulama ambil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah cerita dengan dia kata, aku pada malam tu dibawa seekor barak. Barak ni ialah putih. Seekor binatang yang putih, lagi pula tinggi pada hemah, tapi rendah sikit pada bara. Dia letak tapak kaki dia ni, sejakah dia lakah ni. Dia lakah sejakah-sejakah ni, suk mata maneh. Ni nak ayat kata cepat tak cepat. Ni hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayat kata Allahu Akbar. Tidak kata tak cerita, tak tahu kata Nabi kita berjual lagu mana. Nabi kita bawa agama lagu mana, tak tahu kita. Ni apa cerita sikit ya. Orang cerita banyak-banyak, orang cerita dengan secara detail, dengan cara tafsil. Nak ayat tu kita sedap dengar lagi sejarah Rasulullah. Sebab tu sedap sejarah Rasulullah ni. Penuh dengan titisan air mata, nak ayat kata. Sejarah Rasulullah ni dengan titisan air mata. Dahsyat sekali, belah sekali tak ada. Sebab tu orang bila ada sejarah Rasulullah dalam hati dia, dalam otak dia, dalam senubari dia, dia hidup dunia ni biasa je walaupun dia susah. Walau dia disakit, walau dia kena penyakit, walau dia susah, walau dia miskin secara mana, dia senyum manis-manisnya. Kerana Rasulullah lebih pada ni lagi. No, ayat tu. Makan ni tak pernah kenyir setiap hari Rasulullah. Ni Rasulullah tak pernah pakai benda hak lebih-lebih, tak ada. Makan berbeda Rasulullah. Dia tak ada utama dak rumah dia, makan ni dia, pakaian dia.
Dia sentiasa tawaduk, dia sentiasa merendah diri daripada manusia semua. Lebih-lebih dalam dakwah dia. Dakwah dia nak ayat tu. Orang nombor satu di sisi Allah Ta'ala nak ayat tu. Tapi dia sanggup rendah. Ni nak ayat tu Rasulullah, ibu-ibu. Bila dia umur sampai 50 tu, Abu Talib tadi mati. Mati, pak saudara, mati. Bila mati sudah dah dia doa dengan Tuhan pula royak. Minta Tuhan tu maaf lah. Tuhan tu apai. Maaf lah walaupun saudara dia ni kafir sekalipun, Nabi kita minta. Minta lah ya Allah. Tu. Di situ Allah Ta'ala utus Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Nabi kita selalu dah. Tak ada beretai dah. Siapa lepas pada tu Nabi kita berdoa siap, Jibril mari wisalah ke Nabi kita, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jumpa dengan Nabi kita, mata merah Nabi kita. Nabi tanya, apa kerja ya Jibril? Jibril pun ceritalah, ya Muhammad, Allah Ta'ala marah benar-benar kepadamu. Tuhan marah sungguh kamu, hei Muhammad, ya Rasulullah. Allah Ta'ala itab. Marah. Bapa mu boleh begitu lalu Muhammad. Dah pak saudara mu tu mati kafir dah. Tetap kafir dah Muhammad. Tak boleh nak jadi Islam dah. Walau mu Nabi Rasul sekalipun, tetap hukum Allah Ta'ala lagu tu lah. Walau pak saudara mu sekalipun ya Muhammad. Walau mu jadi Nabi sekalipun, Allah Ta'ala tak nak kira dah. Sebab tu Allah Ta'ala marah Muhammad. Ni Jibril main royak kepada Nabi kita, kata Tuhan ni marah. Jibril pun bacalah ayat, turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Jibril baca ayat saat ni supaya Nabi kita faham. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak dapat beri hidayah kepada siapa yang engkau kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha'. Tetapi Allah sahajalah dapat memberi hidayah pada siapa yang dia kehendak. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, Tuhan ya dapat hidayah. Buku hidayah sebutin ni Tuhan ya punya. Orang lain tak dapat, hamba tak dapat, orang lain tak dapat. Rasulullah tak dapat lagi, ibu-ibu, ayah-ayah. Apatah lagi kita orang biasa. Ning hidayah. Hidayah ni mempunyai Allah saja. Tuhan seorang ya boleh beri hidayah kepada siapa dia kehendak. Sebab tu kita di hari ni usaha saja mendapat hidayah. Tetapi orang memberi, menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni kita ajak orang ke buat kebaikan, dan kita suruh orang ke buat kebaikan. Bila Tuhan tak buka pintu hati dia, tak beri hidayah, royaklah 300 kali pun. Sarahlah 3 baku, 3 karung pun. Apa tak terima kebenaran ayat tu. Hadi makiyalah nak ayat kita dah ni. Sebab tu supaya kita reti ajaran Islam. Supaya kita reti ajaran Islam ni bahawa hidayah ni Allah. Bila kita ajak orang buat kebaikan, dia tak nak buat, dia tak say buat, kita kena reti bahawasanya jangan duk musuh dengan dia. Jangan buat dia tu musuhan kita. Letih peri, duk gocah peri, balah peri ya. Kita kena kita kena faham. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hak kitanya berdoa supaya dapat hidayah. Memohon kepada Allah Ta'ala supaya saudara-saudari kita hak tak dapat hidayah lagi, tak kembali ke pakai jalan lagi, hak tak klik pada agama lagi, masih duk ikut hawa nafsu lagi, kita sentiasa kena berdoa. Tengok Nabi kita, dia tak ada musuh. Tak ada dalam sejarah kata Nabi duk bergocah sampai gelak, tak ada. Tak ada Nabi kita. Tak ada Nabi kita ni kata ia mongoh kok. Nyetumbuk orang ke hari ni. Tak ada Nabi kita. Redha di atas qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa dapat mengatasi qada dan qada Tuhan. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Kita tanggungjawab kita kerja je. Menyampai kebaikan kepada manusia yang lain. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat tu Rasulullah. Bila Jibril kata gitu, Nabi kita duduk dia. Berapa lama wahyu tak turun, iaitu Allah Ta'ala marah ke Nabi kita. Tiba-tiba
Tak ada siapa 40 harinya Abu Talib tu mati, meninggalnya pak saudara Nabi. Allah, Khadijah pula ikuti. Khadijah pula ikuti meninggal pula. Tak ada siapa 40 hari Abu Talib meninggal, Khadijah ikuti pula meninggal. Ayat tu. Macam mana Nabi kita tengok. Dua orang kesayangan dia. Dua orang yang dia bergantung, dia tupai. Di segi kedebel duk jaga keselamatan dia di Mekah untuk dia berdakwah, ialah seorang pak saudara dia. Bapa saudara dia nama Abu Talib, tapi dah meninggal dah. Di segi ekonomi pula, di segi belanja duit pitih pula, ya Nabi kita duk usaha dalam dakwah, dalam perjuangan Nabi kita, dia ambil harta Siti Khadijah. Tiba-tiba Khadijah meninggal pula dah, nak ayat tu. Apa ni masa dekat, masa sikat, Nabi kita habis-habis serabut, habis-habis serabut. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak cerita kata, Nabi kita ni habis-habis serabut. Kenapa? Isteri pula. Isteri pun seorang tu ya baru. Tika tu Nabi kita bening seorang tu ya. Khadijah tu lah umur 40 tu lah. Boleh anak 5 orang. Boleh anak 6 orang. 7 orang dengan ibu seorang lagi, dengan Maryah Qibtiyah. Bolehnya Ibrahim. Jadi 7 orang, anak Nabi tu 2 ibu. Dengan Khadijah 6 orang, dengan Maryah Qibtiyah seorang. Tu nak ayat kata anak Nabi kita. Tiba-tiba Khadijah dekat dia nak meninggal, duk minta maaf kepada Nabi kita. Duk minta maaf ke Nabi kita, sesak Khadijah. Sesak di tahun dia nak meninggal, nak mati, nak meninggal dunia ni. Dia dah tua dah. Umur dia 65 ketika tu. Nabi kita umur 50. Dia duduk 2 orang tu 25 tahun, boleh anak 6 orang. Maka nak pisah lah. Nak berpisah lah Khadijah dengan Nabi kita. Nak meninggal dunia tua-tua tarak dah. Duk menangis Khadijah, duk merayu hak. Duk royak kepada anak dia Fatimah. Kata dia ni tarak dah. Mama ni nak mati dah Fatimah, mama nak mati dah Fatimah. Duk cerita. Suruh Fatimah pergi minta kain selah kepada Nabi kita. Ketika tu Nabi kita duduk di luar pagar, duduk terima wahyu dengan Jibril alaihi salam. Khadijah kata Fatimah, anak ndak, cuba pergi royak kat ayah pergi, kata mama nak kain serbai ayah selah. Kain serbai ayah yang ayah terima wahyu yang pertama. Kerana mama nak buat kain kapal. Mama tak ada kain nak bukuh mayat ni bila mama mati. Kerana Khadijah ketika tu pakai kain tapung, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian. Tengok seorang bini Rasulullah yang setia. Yang setia dengan seorang suami dan agama. Ya tak ada dah. Habis duit dia demi belanja kebenaran. Membawa agama Islam munculnya di Mekah. Bertapaknya di Mekah mula-mula ayat tu. Sanggup belanja habis wika Nabi kita, heboh habis. Tu ayat Khadijah. Akhir kat dia sakit, tak ada kain nak kapal, tak ada kain nak kapal. Duk minta kain serbai Nabi kita selah. Suruh Fatimah pergi royak. Dan dia suruh juga Fatimah royak kepada Nabi kita. Supaya Nabi kita ni supaya ayah dia saat itu akad tangan doa dengan Allah Ta'ala kata. Supaya berdoa kepada Ta'ala, supaya jangan sakitlah ruh dia nak keluar, nak berpisah dengan badan dia ni. Ni Khadijah nak ayat tu menangis, teriak dia. Teriak ingat sedih lah. Lebih-lebih lagi dia tak ada nak tunggu tengok kejayaan Rasulullah berdakwah. Kerana dia tua dah. Bahkan dia pesan ke Nabi kita akhir-akhir dia kat dia nak mati. Ya Rasulullah, aku minta padamu ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Aku nak minta padamu sabar ya Rasulullah banyak-banyak. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Nanti orang Mekah ni masuk Islam habis. Tengok Khadijah dia pesan. Dia kata, aku habis dah heboh hartaku padamu ya Rasulullah. Aku tak ada tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah mu berdakwah. Aku nak minta mu sabar ya. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Tengok bining tua nak mati dak wis semangat kepada si suami lagi. Tengok. Ni contoh yang tak ladai belaka ni. Si isteri ni kena bagi semangat dalam pekerjaan suami dia. Baik kerja buat cari rezeki ke, baik perjuangan ke,
isteri kena beri semangat, kena sama-sama mendoa supaya berjaya segala-gala nak ayat tu. Hani Islam ajar nak ayat tu dalam kehidupan kita nak dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ibu-ibu, ayah-ayah tengok. Dua tak lama Khadijah saat ni meninggal dunia. Meninggal dunia Nabi kita ni, Allahu Akbar. Teriak Nabi kita, teriak pula, menangis pula Nabi kita. Akak tangan ke langit pula royak kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tak ada dah isteri kesayanganku, ya Allah. Akak tangan naik ke langit, ya Allah, tak ada dah isteri kesayanganku, ya Allah. Tak ada dah penyejuk hatiku, ya Allah. Dulu Khadijah ku ni penyejuk hatiku, ya Allah. Ya Allah, tak ada dah Khadijah ku ni, ya Allah, isteri kesayangan. Allah sayangnya isteri dia. Isteri sulung tengok, umur 40 dah. Tapi dia sayang sungguh, tak pernah akak suara dia. Isteri tak pernah akak suara kepada seorang suami, ayat kata. Allahu Akbar, alangkah bahagia Rasulullah dengan Khadijah. Ingat. Dalam riwayat kata, bila Nabi kita menikah dengan Aisyah dah, duduk Mekah, duduk Madinah. Ketika Nabi kita di Madinah tu, Nabi masih sebut lagi jasa-jasa Khadijah kepada Siti Aisyah. Ada kala kata Aisyah ni dalam riwayat kata cemburu. Bila Nabi dia ulangi dia royak kebaikan Khadijah. Sehingga Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada dah kau bini lain dia sebut kajah semua. Dia sebut kajah semua, dia sebut Siti Khadijah semua. Tak ada dah kau bini lain, ya Rasulullah. Nak royak kata cemburu ada nak royak kata. Bila Nabi sebut kebaikan Siti Khadijah. Kiralah. Nah, hari Nabi kita buka Mekah, tahun yang ke-8 daripada hijrah. Nabi akak tentera dia pergi buat umrah di Mekah, tak ada siapa dia lawan. Nabi kita buka Mekah tahun tu. Nabi kita buka Mekah. Sesudah Nabi kita sampai di Baitullah, duduk di pada pasir ni pakai talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi kita talbiyah di padai pasir sampai ke Mekah. Bila Nabi kita turun ke tanah lembah di Baitullahil Haram, didapati tak ada seorang habuk pun yang lawan Rasulullah. Nabi buka Mekah. Maka disitulah orang Mekah yang ada di sekeliling tu pakat mari cari Nabi belakang, pakat menangis dan teriak kesayangan mereka kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak ada kesempatan sebelum pada tu, takut Abu Jahal nak masuk Islam. Ketika tu awal-awal takut Abu Jahal. Tapi bila Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita raih pergi 8 tahun, maka tahun yang ke-8 Nabi kita serai balik buka Mekah. Maka orang Mekah selalu pakat mari masuk Islam dengan Nabi kita. Mari mengucap 2 kalimah syahadah. Pakat mari yak berderu-deru, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menunjuk bahasanya manusia ni akan berderu-deru mari masuk Islam. Mari sebelah belah naik. Satu kepulan 100-200 orang mengucap seretak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa pula sebelah balik terjatuh, mari pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari pula balik sebelah balik hilir pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari pula balik hulu pula lagu itulah. Habis manusia ketika tu di kawasan Mekah memeluk agama Islam habis. Setelah semua saat ni tu nak rakyat kata sahabat-sahabat Nabi yang tinggal Mekah selama tu klik tengok rumah belakang. Abu Bakar klik tengok rumah dia. Sayyidina Umar tengok rumah dia. Sayyidina Uthman klik tengok rumah dia. Tu nak rakyat kata klik belakang para sahabat yang Nabi bawa ni. Nabi seorang tak nak klik rumah Khadijah. Ning ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Teringat semula apa pesannya Khadijah ketika Khadijah nak meninggal dulu. Apa Khadijah pesan Rasulullah? Sabarlah ya Rasulullah, sabarlah ya Rasulullah, nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah, nanti orang Mekah masuk Islam habis. Sungguh hari buka Mekah,
Orang Mekah masuk Islam habis, mari peluk dengan Rasulullah, mari menangis, mari teriak kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah di hari pembukaan Mekah. Mana Nabi kita setelah sudah dah, Nabi kita hunggar pergi kubur Maklah. Dengan pedai, dengan baju besi, hadap ke kubur Maklah Nabi kita. Pergi apa kubur Maklah? Pergi duduk di atas kubur Siti Khadijah. Pergi duduk dah kubur Siti Khadijah, Nabi kita duduk teriak dan menangis di atas kebenaran dan pesanan Siti Khadijah. Nabi duduk cerita Khadijah di kubur. Nabi teriak, sampai situ teriak. Dia sanggup tak klik rumah Khadijah, dia pergi kubur Khadijah dulu. Pergi cari Khadijah di kubur dulu. Sampai di kubur Khadijah, dia menangis, dia teriak. Dia kata, Saddaqti ya Khadijata, Saddaqti ya Khadijata, Saddaqti ya Khadijata. Betul Khadijah hak mengata, betul Khadijah hak membesar kat aku, betul Khadijah hak mengata. Han teriak menangis, ingat ke Khadijah. Betul Khadijah kata, suruh aku sabar, suruh sabar. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Hari pembukaan Mekah ialah orang masuk Islam habis. Tu Nabi kita menyaksi bahasanya Khadijah ni pesan ni Allahu Akbar. Selalu bahasa baru, bahasa ingat. Bertambah ingat pada Siti Khadijah. Hani ibu-ibu nak ayat kata, seorang isteri penuh dengan perjuangan kepada suami. Sentiasa pesan kebaikan kepada suami dalam perjuangan, supaya tidak rugi dan tidak kalah dalam perjuangan. Hani Rasulullah dengar apa yang Khadijah ucap ke dia, ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Hani bini kita kena lagu tu lah sikapnya. Tu lelaki nak pergi ke mana kena pesan benda baik-baik. Selalu kita mendoa kepada suami kita. Ya Allah, Tuhan aku jagalah suamiku ni ya Allah. Dia nak pergi matang ya Allah. Dia nak pergi cari ikan ya Allah. Dia nak tubik ke laut ya Allah. Dia nak naik ke bukit ya Allah. Menjagalah keselamatan dia ya Allah. Aku serah padamu ya Allah. Mula maha kuasa ya Allah. Hani isteri kena sentiasa mendoa kejayaan suami. Hani ibu-ibu ayah-ayah ni contoh. Hani nak ayat tu besar peristiwa Isra' dan Mi'raj dan sejarah Rasulullah, perjalanan Rasulullah. Hani dua-dua kematian ni lah Nabi kita sangat-sangat serabut. Kalau kita learning kat sangat-sangat serabut lah. Kerana berlaku peristiwa ni sangat-sangat serabut. Tak ada arah nak cerita nak ayat tu. Gena tu, kerana dua-dua ni cepat Nabi kita duk tupai. Duk tupai segi kedai pak saudara dia Abu Talib. Duk tupai di segi ekonomi, duit pitih, ialah Siti Khadijah. Tiba-tiba tangi kanan, tangi kiri tak ada kedua-dua. Putus belakang. Meninggal belakang masa terdekat. Situ Nabi kita tak ada nak gamak dah. Gena tak ada nak gamak. Ketika tu Abu Jahal tengah-tengah nak serang Nabi kita. Berkali-kali ulai pergi ke rumah Abu Talib. Hari ni Abu Talib dah meninggal dah. Hari ni Khadijah dah meninggal dah. Demo tak berasa takut dah. Musuh Islam tak berasa takut kepada Islam. Situlah Nabi kita berasa cemas. Situ Allah Ta'ala nak tasliyahkan Rasulullah. Allah Ta'ala nak tasliyahkan Nabi kita. Nak pupuk semangat semula untuk memajukan perjuangan. Untuk nak lawankan, nak terus lagi perjuangan Rasulullah. Maka Allah Ta'ala akadkan Nabi kita naik ke angkasa. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita malam itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diakad naik ke angkasa. Apa tu? Dalam ayat kata linuriyahu min ayatina. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Tuhan kata linuriyahu min ayatina, supaya kami nak Nabi Muhammad tengok. Supaya kami nak Muhammad lihat ayatina akan tanda-tanda kekuasaan kami. Tuhan bawa Nabi kita naik ke atas ni nak pupuk semangat, kekuatan hemah, kekuatan keberanian dianya untuk nak berjalan dakwah seterus ni tengok kekuasaan Tuhan. Di dunia ni Nabi tengok dah. Tuhan buat langit, Tuhan buat bukit, Tuhan buat laut, Tuhan buat sungai, Tuhan buat padang pasir, Tuhan buat pokok-pokok kayu dan binatang. Itu tanda kekuasaan. Tapi hak atas Nabi kita tak tengok lagi. Sebab tu Tuhan akad Nabi kita naik saat itu linuriyahu min ayatina. Tuhan nak tunjuk ke Nabi kita kekuasaan dia sebelah balik atas angkasa. Macam mana langit pertama, langit kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Macam mana syurga neraka, macam mana Sidratul Muntaha, macam mana mustawa, macam mana aras Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Tu Allah Taala
Nah, Allah Ta'ala akadkan Nabi kita. Sebab tu Nabi kita turun mari, ialah Nabi kita terus perjuangi sehingga Nabi kita berjaya. Sehingga Nabi kita berjaya, ibu-ibu Noyak kata, berjaya Islam. Kalau Islam tak berjaya, tak sapa kepada hamba. Tak sapa kepada sidang penonton sekian ibu-ibu ayah-ayah. Tak sapa kepada saudara-saudari kita, Noyak kata. Tak akan ada Islam di kita, tempat kita sini. Tak akan ada Islam. Tapi hari ni Alhamdulillah, Alhamdulillah. Islam penuh pena di kita hari ni. Hari ni tepuk dada saja. Tepuk dada saja. Rajin ke tak rajin hari ni. Nak buat amal ke tak buat amal hari ni. Nak kata penuh Islam, ajaran Islam penuh. Kita berhak masuk Islam, masuk syurga macam orang Arab juga. Kita berhak di hari ni masuk syurga Allah Ta'ala, semacam syurga Allah Ta'ala, semacam mana para sahabat Nabi dululah. Bukan sahabat Nabi saja masuk syurga, bahkan kita pun berhak masuk syurga juga. Kerana kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana kita terima Islam untuk nenek kita dulu. Sampai ke hari ni kita Islam bakar dah. Hani ibu-ibu ayah, Alhamdulillah. Kesungguhan Nabi dan para sahabat dia, dan tabi'in dia, dan orang yang bawa agama seterusnya. Hari ni siapa dia bawa agama pengganti Rasulullah? Puak kita semua. Para kiai-kiai, para tutup guru, para maulana dan alim-alim ulama di hari ni sebagai pengganti Rasulullah. Tak ada dah. Kerana Rasulullah meninggal dunia dah. Siapa dia nak bawa agama pula di hari ni? Ialah puak-puak kita lah. Puak-puak ngaji ni lah. Sebab tu kita ngaji di hari ni, nak ajak kata, kita kena betul-betul fokus kepada ilmu yang diajarkan oleh alim-alim ulama masa dulu. Nak ajak kata, alim ulama yang dia belajar daripada tabi'in sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sebagai orang yang pertama, perdu pertama. Nak ajak kata, hani ibu-ibu ayah-ayah, nak ajak kata keadaan kita di hari ni lagu tu lah. Hani panggil sebab-sebab nak berlaku Isra' dan Mi'raj. Maka permulaannya nak Isra' dan Mi'raj. Bila tu? Malam 27 tu Nabi kita duduk tidur di tepi Baitullah 3 beranak. Yang dikapit oleh siapa dia? Oleh sepupu dia Ja'far bin Abi Talib dan Sayyidina Hamzah, pak saudara dia sendiri, duduk kapit Nabi kita. Nabi kita tidur di tengah, di dekat-dekat Baitullahil Haram pada malam 27 mengikut kaum yang muktamad, iaitu bulan Rajab. Maka bulan Rajab ni seharusnya kita ni, sewajarnya kita ni mengingati Isra' dan Mi'raj. Tu malam ni sekadar tu dulu ibu-ibu ayah-ayah. InsyaAllah kita akan ada seterusnya, kita akan bersambung insyaAllah ta'ala. Sikit sekali kita jangan gaduh. Semoga di bulan Rajab ni kita mari belajar apakah pengertian yang baik-baik yang kita boleh ambil di dalam pengajaran dalam Isra' dan Mi'raj. Khususnya iaitu gambaran yang dalam kitab Majlis Agama dan Adat Istiadat Kelantan ni, dia ada cerita 18 gambaran semua. 18 gambaran semua dia cerita dalam ni. Hak Tuhan tunjuk di dalam perjalanan Nabi kita nak ayat tu. Tu insya-Allah kita akan ambil lah pengajaran supaya kita nak buat hidup kita. Nak buat pengajaran dalam hidup kita. Apa hak molek baik merupakan suruh, baik merupakan larang nak ayat tu. Ada berlaku. Hak Tuhan tunjuk Nabi kita nak ayat di malam perjalanan Nabi kita ke Sidratul Muntaha malam tu nak ayat kata. Itulah ibu-ibu ayah-ayah malam ni, insya-Allah kita akan sambung pula, iaitu Nabi kita mula. Dan apakah ulama yang istimbat ambil pengajaran di dalam perjalanan Rasulullah. Lebih-lebih lagi ayat yang cerita kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sekiranya setakat ni dulu hayati kita di peristiwa Isra' dan Mi'raj di bulan Rajab, awal-awal bulan Rajab pada malam ni. Maka hamba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.